Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Dengar ke belakang? Dengar? Tak kuat. Kita sambung tadabbur surah Yasin. Ayat 38 37. Dengar belakang? Dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa iza hum muslimun. Sebelum ni Allah bagi tahu tentang nikmat. Allah bagi tahu tentang nikmat yang Allah bagi kepada manusia, iaitu nikmat makanan yang bermula daripada bumi yang mati, yang kering kontang. Kemudian Allah hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan biji-bijian, dan juga dengan buah-buahan seperti kurma dan anggur. Kemudian daripada buah-buahan itu mereka makan, sama ada mereka makan daripada apa yang tumbuh daripada bumi, ataupun mereka makan wama amilathu aidihim, apa yang diamalkan ataupun dibuat oleh tangan-tangan mereka. Kemudian Tuhan bertanya, afala yashkurun. Semua tu cerita tentang nikmat Allah. Ayat hari ini 37, setelah Allah menceritakan tentang nikmatnya, Allah nak cerita pula tentang pemberi nikmat. Siapa yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan bumi-bumi yang telah mati. Sekarang Allah nak perkenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatun, dan ayatun. Apa makna ayat? Tanda, alamat. Tanda. Tanda apa ni? Tanda kewujudan kebesaran Allah. Kenapa ada tanda? Sebab Allah tak nampak. Kalau Allah nampak tak perlu tanda. Kita nak perkenalkan seseorang kepada kawan kita, kalau dia ada kat depan tak payah sebut tanda. Dia ada kat depan kan, kita kata ini kawan saya, dia gemuk sikit. Tak payahlah, sebab dia memang dia nampak. Tapi kalau kawan kita tak ada kat depan, kita bagi tahu tanda. Tanda dia pada tinggi, tanda dia pada kulit cerah. Jadi sama juga Allah bagi tanda tentang kebesarannya. Sebab apa? Sebab Allah tak nampak. Jadi tanda kebesaran Allah ialah lahum, bagi mereka. Apa dia? Salah satu tanda Allah tu ada
dan Allah tu hebat, iaitu al-lail, malam. Okey, malam tu tanda kewujudan dan kebesaran Allah. Macam mana malam boleh menjadi tanda adanya Tuhan? Macam mana? Dia kalau manusia boleh tak daripada siang hari dengan bilangan manusia yang ramai, kos yang banyak untuk menghilangkan matahari supaya datangnya malam? Boleh tak? Siapa yang boleh buat? Allah saja. Bila Allah saja yang boleh buat, itulah tanda kebesaran Allah. Kalau apa saja Allah saja yang boleh buat, semua makhluk dia tak boleh buat, maka automatik itu adalah tanda kebesaran Allah. Okey, kemudian Tuhan cerita bagaimana Allah hilangkan malam. Naslakhu, kami salakha ni, kalau binatang kita sembelih, kita buang kulit tu, dia panggil apa? Lapar ke? Jadi naslakhu ni dia panggil apa? Tak, kalau menghilang ni kadang-kadang sekelip mata hilang. Tuhan bukan nak bagi tahu siang tu hilang sekelip mata, tak. Tapi siang tu hilang sedikit demi sedikit, sebagaimana kita lapah kulit binatang. Ada tak kita lapah terus tarik terus hilang? Tak. Kita tarik sedikit demi sedikit. Jadi Tuhan nak bagi tahu, Tuhan hilangkan siang daripada malam dengan bagaimana kita lapah kulit binatang sedikit demi sedikit, kemudian barulah kesemuanya hilang. Apa faedah? Allah hilangkan siang hari daripada malam sedikit demi sedikit. Kan? Pukul 5 dah mula gelap sikit, pukul 6 lagi gelap, pukul 7 lagi gelap, 7:30 gelap. Kenapa Allah tak buat sekaligus je? Pukul 7 terus gelap. Apa dia? Seni. Itulah tanda ayah, tanda kebesaran Allah. Allah boleh buat sedikit demi sedikit. Kita boleh buat lampu ni hilang sedikit demi sedikit. Kita tutup switch, dia malat sedikit-sedikit, kemudian hilang terus. Boleh? Boleh? Cuba buat. Sebiji lampu je. Tak boleh. Kalau tutup terus padam. Betul kan? Satu. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, Allah menghilangkan siang hari daripada malam sedikit demi sedikit, menunjukkan rahmat Allah. Satu, kudratullah. Yang kedua, rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah dengan Allah menghilangkan siang sedikit demi sedikit? Di mana rahmat Allah? Apa dia? Apa dia? Tak terkejut. Kalau hilang sekaligus, kita terkejut. Dan ramai yang mungkin ada penyakit jantung boleh mati. Dan kita tengah-tengah cerah tu tiba-tiba gelap, mata pun jadi berpinang. Sama juga tengah-tengah gelap tiba-tiba terang. Jadi menyebabkan penyakit dan macam-macam masalah. Maka rahmat Allah kepada hamba dia ialah Allah tarik siang sedikit demi sedikit. Jadi dua tanda kebesaran Allah. Bila Allah tarikkan siang daripada malam sedikit demi sedikit, dua. Satu, menunjukkan kudratullah, kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan rahmat Allah. Dan supaya kita nampak Allah tarik tu sedikit demi sedikit, Allah guna perkataan naslakhu, supaya kita nampak. Okey? Kami saya tak tahu dia terjemah apa. Hilangkan. Dia lebih tepat hilangkan sedikit demi sedikit.
Minhu, darinya. Dari apa ni? Dari malam. Kami hilangkan sedikit demi sedikit. Hilangkan apa? An-nahar, siang hari. Siang hari kami hilangkannya minhu, daripadanya, iaitu daripada malam. Boleh? Bila hilang sedikit demi sedikit, setelah lengkap kita lapah kulit binatang, apa jadi? Bogel kan? Semuanya tak ada kulit. Maka begitulah faizahum muslimun. Maka tiba-tiba mereka muslimun, dalam gelap yang lengkap. Mula-mula sedikit demi sedikit, kemudian dah hilangkan semua sekali, malam pun dah betul-betul gelap. Apa lagi tanda rahmat Allah pada malam? Apa lagi rahmat Allah kepada hamba-Nya daripada malam? Sejuk. Kalau Allah jadikan malam macam siang hari, apa jadi? Memang susah nak tidur. Lagi? Sebab itulah malam ni bulan, Tuhan kata Al-Qamaru Nur. Kalau matahari, Asy-Syamsu Diya. Dalam Al-Quran Tuhan kata Qamar adalah nur, Asy-Syamsu Diya. Tapi kalau terjemah bahasa Melayu, dua-dua cahaya. Nur pun cahaya, Diya pun cahaya. Dan dalam hadis Nabi kata apa? As-salatu nur, dan as-sabru Diya. Okey, apa beza nur dengan Diya? Yang atas ni nur, cahaya. Cahaya yang memberi ketenangan, cahaya yang tidak membawa kepanasan. Apa dia? Bulan. Bulan ada cahaya tapi tak panas. Tapi kalau Asy-Syamsu Diya, iaitu bukan setakat dia memberi cahaya, tapi dia membawa kepanasan. Jadi bila panas kita gelisah, bila gelisah susah nak tidur. Sebab apa? Dia memang bukan waktu tidur. Siang hari Tuhan jadikan apa dia? Wa ja'alna al-laila libasa. Apa dia? Jadi Tuhan kata dalam surah apa ni? An-Naba kan? Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai libas. Apa makna libas? Apa makna libas? Pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, untuk kehidupan, untuk mencari rezeki. Libas ni pakaian, tapi maksud pakaian di sini ialah tidur. Apa kaitan pakaian dengan tidur? Apa dia?
Kita kalau kita keluar rumah tanpa pakai baju, macam mana perasaan kita? Selesa tak? Tak selesa kan? Bila pakai baju, rasa selesa, rasa selamat aja. Maka begitu juga malam tu seolah macam pakaian. Bila ada waktu malam, kita rasa tenang je sebagaimana kita pakai baju. Maka kita boleh tidur dengan selesa. Sebab malam umpama pakaian. Boleh? Jadi Allah jadikan malam untuk tidur dan Allah jadikan siang untuk bekerja. Jadi tak betul lah orang yang mengatakan bila solat maghrib dah mengantuk, kan? Jadi dia pun tangguh. Kadang-kadang dia jamak dengan isya. Tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab waktu tu siang. Maghrib tu dikira masih siang. Jadi kalau siang bukan waktu tidur, tidur selepas isya. Bila dia mengantuk bukan pada waktu dia, itu masalah pengurusan masa. Okey? Jadi dalam Quran Tuhan kata qamar adalah nur, iaitu cahaya tapi tidak memberi kepanasan. Dan matahari adalah dia, iaitu cahaya yang memberi kepanasan. Maka dalam hadis perumpamaan dia sama. Salat adalah nur, manakala sabar adalah dia. Maksud dia, salat tu memberi ketenangan. Tapi sabar tu, nak boleh dapat sabar, dia kena susah, gelisah, sama seperti kita duduk bawah matahari. Maka sabar sama dengan matahari, dia, dan salat sama dengan al-qamar, nur. Dan apa lagi nikmat malam daripada malam. Tuhan sebut dalam surah apa? Al-Qiyamah. Wa minal laili fatahajjat nafilatan asa an yab'asaka ini kelebihan malam. Rahmat Allah pada malam ialah wa minal laili, dan daripada malam itu fatahajjat, maka hendaklah kamu bertahajud dengannya, iaitu dengan waktu malam, sebagai nafilah, sebagai ibadat yang sunat. Ini nikmat, tapi bukan semualah. Bagi orang beriman, waktu paling dia rasa nikmat beribadat pada Allah ialah waktu malam. Sebab itulah Nabi bila solat malam sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab dia waktu malam. Kenapa waktu malam nikmat? Sebab dia sunyi, sebab dia tenang, sebab dia ikhlas. Semua orang tak ada, orang tidur, dia boleh solat. Daripada situlah datang ketenangan dan nikmat. Boleh? Jadi orang beriman malam tu satu nikmat untuk beribadat, bukan untuk tidur. Boleh? Asa, moga-moga Allah membangkitkan engkau daripada salat malam itu sebagai maqam mahmudah, sebagai satu tempat yang terpuji. Ada seorang salafus salih, bila dia meninggal, ada salafus salih yang lain, seorang ulama bermimpi, dia jumpa salafus salih yang mati ni dalam mimpi. Lalu dia bertanya salafus salih, ulama yang mati yang berada dalam kubur, dia kata, apakah yang memberi manfaat kepada kamu sepanjang kamu berada dalam kubur? Dia kata, yang aku tulis tak memberi manfaat, yang aku mengajar tak memberi manfaat. Yang betul-betul memberi manfaat pada aku ialah rukaiat, beberapa rakaat yang aku salat di waktu malam. Boleh? Sebab bila kita menulis, belum tentu kita ikhlas. Semua orang tahu kan, semua orang baca, kadang-kadang orang puji. Yang kita mengajar, kadang-kadang sebab duit. Yang betul-betul tak ada upah, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul orang tak tahu apa dia? Salat malam.
Jadi gunalah waktu malam untuk solat tahajud. Kalau tak boleh tengah malam sangat pun, dekat-dekat subuh. Kalau tak boleh 8 rakaat, 6. Kalau tak boleh 6, 2. Kalau tak boleh 2, 1. Kalau tak boleh juga, tak payah buat. Nabi sebut dalam satu hadis, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi seperti si fulan. Jangan jadi macam orang tu. Nabi tak sebut nama. Kenapa orang tu? Kenapa Nabi kata jangan jadi macam orang tu? Kana yaqumul lail. Dulu dia bangun malam. Dulu dia solat tarawih, summa tarakahu. Kemudian dia tinggal. Jangan jadi macam dia. Sebab itulah setengah ulama dan setengah mazhab dia kata salat malam adalah wajib. Berdasarkan hadis tadi. Jangan jadi macam orang tu. Yang dulu salat malam kemudian dia tinggal. Jangan jadi. Boleh? Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bangun malam. InsyaAllah. Okey? Kemudian apa lagi? Tanda kebesaran Allah. Wasyamsu, dan matahari. Matahari sebiji itu pun dah menunjukkan Allah tu ada dan menunjukkan kekuasaan Allah. Okey, kalau orang tanyalah, apa di mana matahari itu menunjukkan kebesaran Allah? Di mana matahari itu menunjukkan kebesaran Allah? Maksud ayat samalah. Tanda kebesaran Allah bagi manusia malam, dan sambungan dia apa dah? Tanda kebesaran Allah juga bagi manusia ialah matahari. Di mana matahari itu menunjukkan kebesaran Allah? Apa dia? Apa dia? Jadi kebesaran Allahnya apa dia? Sebiji matahari boleh menerangi satu dunia. Tahu tak bumi ni berapa luas? Tahu berapa? Tahu? Boleh tak kita buat satu lampu bukan menerangi satu dunia, menerangi satu negeri Selangor? Boleh? Tak boleh. Satu lampu je menerangi Bukit Ramaputra. Boleh? Satu lampu je menerangi surau ni. Satu je lampu. Boleh? Dah tak boleh dah. Kemudian matahari ni, jarak dia dengan bumi berapa jauh? Berapa jauh? Itulah kita jarang berfikir benda-benda macam ni kan. Yang kita fikir apa dia? Besok nak makan apa? Semalam roti canai dah kan? Jarak dia memang jauh lah. Saya pun tak tahu. Tapi jaraknya memang jauh. Betapa walaupun jauh, tapi cahaya dia sampai tak ke bumi. Subhanallah. Kita cuba ambil lampu jalan tu. Satu lampu jalan kita angkat lagi tinggi. Ketinggian dia katalah 10 tingkat. Satu lampu tu kita letak setinggi bangunan 10 tingkat. Cahaya dah sampai tak di bumi? Tak sampai dah. Itu baru 10 tingkat kan. Tapi matahari ni walaupun betapa jauhnya, tapi cahaya dia tetap sampai ke bumi. Siapa yang boleh buat tu? Allah sahaja. Manusia tak boleh buat. Bila Allah sahaja boleh buat, itu tanda kebesaran Allah. Kemudian matahari dia bukan ada cahaya saja yang boleh sampai ke bumi walaupun jauh, dan boleh meliputi satu bumi walaupun dia satu matahari, tapi dia juga boleh mengeluarkan kepanasan. Betul? Walaupun jaraknya jauh, tapi panas matahari, bahan panas dia sampai tak ke bumi? Sampai. Dan
Bila sampai ke bumi, kita ada faedah tak daripada kepanasan matahari? Ada faedah. Tumbuhan ada faedah tak? Ada. Binatang ada faedah tak? Cuba kita ambil lampu, buat lampu sebiji, kemudian matahari tak ada, kita letak dekat pokok-pokok tu. Pokok-pokok tu akan subur tak dengan lampu kita tu? Tak. Akan berbuah tak? Tak. Subhanallah. Sebab tu Tuhan sebut wasyamsu. Matahari adalah tanda kebesaran Allah. Bagi siapa ni? Bagi siapa ni matahari adalah tanda kebesaran Allah? Bagi orang yang baca Yasin ke? Bagi orang yang berfikir? Kalau baca Yasin 50 tahun pun dia tak akan nampak matahari tanda kebesaran. Dia tak nampak. Okey? Tuhan kata apa? Orang yang baca tapi tak faham. Tuhan kata apa? Apa dia? Banyak yang Tuhan kata tu. Cuma kita tak faham-faham je. Antara yang Tuhan kata ialah wa minhum ummiyuna. Okey. Surah Baqarah kan? Cuba terjemah. Wa minhum, sebahagian daripada mereka iaitu ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara adalah ummiyun. Salah satu sifat Nabi adalah ummiyu, buta huruf. Dan Nabi kata, Tuhan kata, ada di kalangan orang Yahudi sifatnya adalah ummiyun. Apa dia? Apa maksud ummiyun? Apa maksud buta huruf? Tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Tapi sebenarnya maksud dalam ayat ini bukan tak tahu membaca. Ummiyun adalah la ya'lamunal kitab. Mereka tak tahu apa isi kandungan kitab. Bukan Tuhan kata mereka tak baca. Ini bukan buta huruf tak tahu membaca. Tapi walaupun dia boleh membaca, dan walaupun dia membaca, Tuhan tetap kata dia ummiyun. Kenapa? Sebab walaupun dia baca tapi tak faham. Bila tak faham, macam orang tak baca. Sama. Ini buta huruf. Bila buta huruf, dia tak baca kan? Bila tak baca, tak tahu. Yang ni celak huruf. Bila celak huruf, dia baca. Tapi bila baca, tak tahu. Bila hasil dia sama, yang celak huruf pun Tuhan kata buta huruf juga. Boleh? Jadi ramai yang baca Yasin ummiyun. Sebab apa? Dia tak rasa yang Tuhan cakap ni. Matahari adalah tanda kebesaran Allah. Bulan adalah tanda kebesaran Allah. Okey. Kemudian matahari tajri. Apa dia tajri? Beredar. Tahu tak kelajuan matahari? Berapa? Tak tahu. Siapa tahu? Saya pun tak tahu. Tapi saya baca tafsir. Ikut kajian, ada mengatakan 1600
km 1 jam. Kapal terbang yang paling laju berapa? Saya tahu juga. Kereta yang paling laju 200 km. Ada? Katalah kapal terbang paling laju 400 km sejam. Ha? Apa dah? 800. Oh, itu yang paling laju. Yang paling laju? Okeylah, katalah 1000 km 1 jam. Tapi yang bila dia selaju 1000 km 1 jam, bila kita nampak di udara tu, kita nampak tak kelajuan tu? Tak nampak. Dan matahari kelajuan dia lebih laju daripada kapal terbang. Kita nampak tak pergerakan matahari yang sangat laju? Nampak? Bahkan kita nampak dia tak bergerak. Kenapa? Apa dia? Sebab dia besar. Tak, kapal terbang nampak bergerak kan? Walaupun dia laju, tapi nampak juga dia bergerak. Walaupun tak nampak kelajuan dia. Sebabnya benda tu dia semakin laju dan semakin jauh daripada kita, semakin kita tak nampak dia laju. Kapal terbang kita nampak macam perlahan je. Sebab apa? Sebab dia jauh daripada kita. Maka matahari lagi jauh. Bila lagi jauh, lagi tak nampak dia bergerak laju. Bahkan nampak macam dia tak bergerak langsung. Boleh? Okey. Jadi matahari, ada pendapat mengatakan matahari tak bergerak. Salah. Bercanggah dengan ayat ni. Matahari bergerak bahkan laju. Dan matahari bergerak ke mana ni? Limastaqarril laha. Apa dia mustaqar? Kepada mustaqar. Mustaqar ni tempat yang tetap. Tempat yang tetap. Tempat yang tetap ni ada dua. Satu, tempat menunjukkan tempat. Yang kedua, menunjukkan masa ataupun zaman. Tempat ni maksud dia, satu hari Nabi duduk dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi duduk dengan seorang sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian dekat maghrib, matahari pun tenggelam, terbenam. Nabi pun tanya Abu Zar, "Aina tazhabu?" Kamu tahu tak ke mana matahari itu pergi? Abu Zar kata, "Wallahu alam." Nabi kata, "Matahari tazhabu wa tasjudu tahtal arsy." Matahari pergi dan sujud di bawah arasy Allah. Dan Nabi kata, "Wa tasta'zinu wa zalika mustaqarraha." Dan matahari minta izin kepada Allah, dan itulah tempat yang mustaqar bagi matahari. Boleh? Jadi matahari bila terbenam, dia pergi ke mana? Dia pergi tempat dia mustaqar untuk apa? Untuk sujud kepada Allah di bawah arasy. Hadis sahih riwayat Bukhari. Macam mana matahari sujud? Wallahu a'lam. Adakah masa dia berjalan dia sujud ataupun masa dia berhenti? Wallahu a'lam. Yang penting matahari sujud. Okey, boleh. Jadi mustaqar makna pertama ialah tempat, iaitu bila terbenam dia pergi satu tempat dan dia sujud pada Allah. Itu makna mustaqar. Dan makna yang kedua ialah masa, iaitu matahari beredar macam biasa sampai satu masa dia akan hancur. Iza syamsu kuwirat. Sampai satu masa matahari akan tergulung dan akan hancur.
Itu dari segi masa. Bila tu? Bila berlaku kiamat. Jadi mustaqar dua. Satu menunjukkan tempat matahari pergi. Dan yang kedua menunjukkan masa matahari itu akan hancur. Okey, boleh. Laha, baginya, bagi matahari. Zalika, yang demikian itu, taqdirul aziz, ketetapan al-aziz, yang maha apa dia al-aziz? Perkasa. Al-aziz ni kalau terjemah perkasa tak tepat. Tambah lagi perkasa yang ada sekarang lagi tak nampak tempat. Al-aziz ni dia saja boleh cipta yang semua makhluk tak boleh cipta. Satu. Yang kedua, Al-Aziz, tidak ada siapa yang boleh menghalang dia. Dia nak buat apa, tak ada siapa yang boleh halang dia. Yang ketiga, Al-Aziz ialah dia menguasai dan tidak ada siapa yang boleh mengatasinya. Jadi ada tiga sifat, itulah makna Al-Aziz. Pertama, dia boleh mencipta, membuat apa saja yang dia nak. Manusia tak boleh. Yang kedua, tidak ada siapa yang boleh menghalang apa yang Al-Aziz nak buat. Dan yang ketiga, dia mengatasi apa saja dan tidak ada apa yang boleh mengatasinya. Okey. Kenapa Tuhan sebut Al-Aziz? Kan biasa Allah sebut As-Sami'ul Alim, Al-Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim, kan? Mesti ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Munasabah apa Allah sebut Al-Aziz bila dia tengok pada ayat sebelum tu? Munasabah apa? Kehebatan Allah mencipta malam, menggerakkan malam, dan kehebatan Allah mencipta matahari dan menggerakkan matahari. Sebab apa dia boleh buat semua tu? Sebab dia Al-Aziz. Dia nak buat apa saja yang manusia tak mampu, dia boleh buat. Sebab dia Al-Aziz. Kemudian, kalau hebat saja tak ada ilmu, tak ada makna. Maka Tuhan sebut pula Al-Aziz, dia juga adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Kan? Lengkaplah. Ada orang nampak hebat tapi ilmu tak ada. Ada orang ilmu banyak tapi tak boleh buat apa-apa. Ustaz ramai kan? Ustaz banyak ilmu tak? Tapi kadang-kadang nak baiki paip pun tak boleh. Betul? Nak tukar mentol lampu pun tak boleh. Itu pun panggil. Jadi ada ilmu tapi tak boleh buat apa. Ada orang boleh buat apa tapi terbolah. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kan? Tapi Allah sifat dia sempurna. Dia bukan setakat perkasa, tapi dia tahu apa saja yang sedang, yang akan berlaku dan telah berlaku. Okey, seterusnya wal qamar, dan bulan. Wal qamar, dan bulan. Qaddarnahu, kami tetapkan manazila. Apa dia manazila? Manazila jamak, kalau mufrad manzilah. Diterjemah apa situ? Kedudukan-kedudukan.
Apa maksud dia? Siapa tahu ni? Apa dia? Kebaikan? Peringkat. Yalah, apa maksud peringkat tu? Kedudukan peringkat, apa maksud dia? Bulan kami telah tetapkan peringkat-peringkatnya. Peringkat apa ni? Peringkatnya maksud dia ialah setiap malam bulan ada kedudukan yang khusus. Kalau malam pertama kedudukan dia kecil, malam kedua besar sikit, malam ketiga lagi besar, sampailah kemuncaknya malam 15. Kemudian lepas 15 dia kecil semula. Kemudian 16, 17 semakin kecil, akhirnya di akhir bulan balik seperti asal. Itu mana manazilah. Apa faedah? Itu pun menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi apa faedah? Apa faedah? Apa dia? Allah, faedah dia ialah supaya kita dapat mengira hari bulan. Faedahnya supaya kita tahu waktu. Ini dah awal bulan, ini 1/3 bulan, ini pertengahan bulan. Daripada situ kita dapat menetapkan tarikh. Daripada situ kita dapat tahu ini bulan apa dan dah masuk bulan yang lain. Subhanallah, semuanya ada faedah. Kalau Tuhan jadikan setiap malam, Tuhan boleh tak menjadikan setiap malam semuanya bulan purnama penuh? Boleh tak? Boleh. Malam pertama bulat, malam kedua bulat, sampai malam ke-30 pun bulat purnama. Boleh kan? Boleh. Tapi kita yang susah, kita tak tahu bila awal bulan, bila tengah bulan, bila akhir bulan. Boleh ha? Okey, bulan qaddarnahu manazila hatta, sehingga ada apa dia? Kembali. Sehingga dia kembali kal urjun, seperti urjun. Apa dia? Apa dia urjun? Dia macam pelepah tamar al-qadim, yang tua ataupun yang lama. Macam mana pelepah tamar yang lama? Dia melengkung kan? Pernah tengok? Pelepah kelapa? Pernah? Yang tua tu melengkung kan? Jadi Tuhan nak bagi tahu sebenarnya kedudukan bulan sama dengan manusia. Bulan ni mula-mula kecil, lemah. Kemudian semakin besar kuat. Kemudian lepas kuat dia semakin lemah kembali. Dan akhirnya sangat-sangat lemah. Seperti pelepah tamar yang tua. Jadi manusia macam itulah. Mula-mula baby kan, lemah. Semua dibuat oleh mak bapaknya. Kemudian bila dah muda menjadi kuat. Kemudian balik pada asal, iaitu menjadi lemah dan tua. Jadi itu peringatan kepada kita. Tuhan nak supaya kita tadabbur. Keadaan kamu sama seperti keadaan bulan. Maka janganlah sombong. Janganlah buang masa. Masa kamu muda, masa kamu kuat. Buatlah amalan sebanyak yang mungkin. Jangan tunggu kamu menjadi seperti kal urjunil qadim. Boleh? Jadi di sini Tuhan sifatkan pelepah tu tua ataupun lama, qadim. Ada yang orang belajar sifat Allah, salah satunya kidam kan? Betul? Belajar kan? Apa makna kidam? Sedia. Sebenarnya salah. Kidam makna dia tua ataupun lama. Sifat tu bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan bersifat lama. Ni pelepah tamar, Tuhan kata tua. Sebenarnya pelepah tamar tu sebelum ada, dia tiada. Betul tak?
Itu makna tua. Sebelum ada, dia memang tiada. Tapi bila kita sifatkan Allah juga bersifat qidam, jadi seolah kita kata Allah tu sebelum ada, dia tiada. Salah. Sedangkan sifat Allah yang sebenar apa dia? Apa dia? Awal tu makna yang pertama, tidak ada sebelum dia. Tak, maksudnya sifat Allah yang tidak pernah tiada. Dia panggil apa tu? Wujud? Tak, wujud ada. Wujud ada, dan sebelum ada tiada. Ada satu sifat Allah yang menunjukkan dia tak pernah tiada. Baka kekal. Azali. Yang kidam pun tak belajar, yang azali pun tak tahu. Azali ni makna kewujudan Allah adalah sejak azali. Apa makna azali? Tidak ada sebelum itu, tiada. Allah sentiasa ada. Itu makna azali. Kemudian berakhir dengan apa? Abadi. Abadi ni mana? Selama-lamanya. Selain daripada Allah, dia tidak azali. Dan dia tidak abadi. Boleh? Kecuali ada yang bersifat abadi selain daripada Allah. Bila tu? Bila manusia masuk syurga. Itu dia akan kekal dan tak akan mati. Tapi kalau kat dunia, semuanya akan mati. Boleh? Jadi kalau kita kata sifat Allah tu adalah qidam, salah. Sebab apa? Tuhan sifatkan pelepas tamat pun qidam. Itu qidam menunjukkan lama ataupun tua. Tapi sebelum tu dia tiada. Okey? Okey, la syamsu. Tidaklah matahari yang bagi pada tidak, matahari patut yang bagi ni patut laha baginya antudrika saya tak tahu bahasa Melayu, tapi bahasa Arab tudrika ni makna tengah-tengah ada bulan, matahari datang. Tak mungkin berlaku. Sekarang ada bulan kan? Pukul apa sekarang? Pukul 9. Tiba-tiba matahari datang. Tuhan kata la yambaghi, tak patut. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab itu sunnatullah, ketetapan Allah. Kenapa Allah dah tetap macam tu? Sebab untuk maslahah manusia. Tapi Allah sebenarnya berkuasa tak untuk menjadikan satu waktu tu ada bulan dan ada matahari? Allah berkuasa tak? Berkuasa. Tapi di sini Allah kata tak patut. Kenapa? Sebab sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Bukan makna Allah tak boleh ubah, tapi sunnatullah makna untuk kebaikan manusia. Dan ada tak satu ketika nanti bulan dan matahari berkumpul di satu masa? Ada? Ada. Bila? Bila? Masa kiamat. Ada sebut tak dalam Quran? Ada. Surah apa tu? Pernah baca tak ayat ni? Pernah baca? Kalau tak pernah baca, makna tak pernah khatam. Kalau khatam, mesti baca. Tapi kalau khatam, mesti baca. Tiba-tiba tak faham, mana apa? Ummiyun. Buta huruf. Tuhan sebut dalam surah Al-Qiyamah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar
pada hari kiamat nanti Jumi'ah. Jumi'ah apa dah? Dihimpun. Yang kita jamak solat tu, dihimpunkan asy-syamsu, matahari, wal qamar, dan bulan satu waktu. Tapi itu kiamat. Boleh? Jadi yang tuan kata la yang bagi ni bila ni? Kat dunia tak mungkin. Sebab Allah dah tetapkan aturannya. Matahari tak boleh datang waktu bulan ada, dan bulan tak boleh datang waktu matahari ada. Antudrika, saya tak tahu nak terjemah apa ni. Tidak patut baginya mendatangi bulan. Sepatutnya matahari datang bila? Bila bulan dah hilang, dia datang. Walal lailu, dan tidak patut juga malam sabiqu. Sabiqu apa dah? Mendahului. Mendahului siang. Boleh ha? Maksud dia walal lailu sabiqun nahar. Malam tak patut mendahului siang. Tengah-tengah pukul 12 siang, tiba-tiba sebelum gelap matahari bulan dah datang. Tak patut. Bila patut bulan datang? Waktu maghrib. Kenapa tak patut? Sebab itu sunnatullah. Tapi Allah mampu tak untuk mendatangi bulan malam ketika siang? Boleh? Boleh. Dan Allah boleh tak nak panjangkan siang hari? Nak panjangkan matahari? Boleh. Sepatut pukul 7 dah gelap, tapi Tuhan nak panjangkan lagi waktu matahari. Maka dia sampai pukul 9 sampai pukul 10. Boleh tak? Boleh. Dah pernah berlaku tak Allah panjangkan matahari daripada kebiasaan? Pernah berlaku? Pernah. Bila tu? Bila? Apa dia? Kuat sikit. Tak, bukan. Itu biasa. Itu sunnatullah. Itu sebab musim panas. Ini luar daripada kebiasaan. Sepatut pukul 7, musim panas ke, musim sejuk ke, sepatut pukul 7, matahari dah hilang, datang malam. Tapi ada ketika tu, sepatut matahari dah hilang, siang hilang, malam datang, tapi siang masih panjang lagi. Malam tak datang. Tak. Bukan kerana. Apa dia? Tak, bukan. Dan Dajjal belum berlaku. Ini dah berlaku. Subhanallah. Disebut dalam satu hadis sahih. Nabi bersabda, ada seorang Nabi dahulu, dia berperang. Ada pendapat mengatakan Nabi ni ialah Yusha' bin Nun. Dia pergi berperang. Kemudian sebelum berperang dia beritahu, siapa yang dah bertunang nak kahwin, jangan pergi berperang. Sebab apa? Kalau pergi berperang tak khusyuk. Dia akan ingat pada tunang dia. Ataupun besok nak buat kenduri, kahwin, hari ni berperang, jangan pergi. Yang kedua, yang sedang buat rumah, tak siap lagi, jangan pergi. Sebab apa? Takut masa berperang dia ingatkan rumah dia. Yang ketiga, siapa yang ada bela binatang ataupun beli binatang yang sedang mengandung, jangan pergi. Sebab nanti unta kambing dia nak beranak, tak ada siapa yang nak sambut. Kemudian Nabi pun pergi berperang. Waktu tu salat asar. Waktu asar. Jadi Nabi takut tak sempat habis berperang, dia akan kalah. Sebab asar dengan maghrib pendek. Dia pun berkata pada matahari, ya asyamsu, wahai matahari, anti ma'murah, kamu diperintah oleh Allah dan aku pun diperintah. Kamu diperintah oleh Allah, apa dia? Apa yang Allah perintah pada matahari? Tajri li mustaqarril laha. Sampai masa kamu akan hilang, aku juga diperintah oleh Allah, apa dia? Berjihad. Kita sama-sama diperintah. Maka wahai Tuhan, dia pun berdoa kepada Allah,
ihbisha, tahanlah matahari, jangan bergerak sampai tempat dia, panjangkan matahari. Sebab apa? Kalau waktu macam biasa, mungkin kita akan kalah. Bila dah gelap, susah nak berperang. Maka Allah makbulkan doa Nabi itu, matahari jadi panjang. Itu satu-satu berlaku dalam sejarah dan disebut dalam hadis yang sahih. Bila matahari itu panjang, tempoh dia panjang, Nabi berperang dan menang. Bila menang, dapat harta rampasan. Dan kita tahu kan, harta rampasan bagi Nabi-Nabi dahulu tidak halal. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sahaja. Harta rampasan halal bagi umat Nabi Muhammad, tapi haram bagi umat dahulu. Kalau dah haram, dia buat macam mana? Dia kumpul semua harta rampasan daripada tentera musuh, dia letak kat tengah-tengah, api akan datang. Entah daripada mana, daripada langit bukan, daripada sampah pun bukan, tiba-tiba datang api dan membakar semua harta rampasan. Itu sunnah Nabi dahulu. Jadi Nabi kumpul harta rampasan, tengok-tengok, letak kat tengah, api datang tapi tak terbakar. Maka Nabi kata, pasti ada di kalangan kamu yang mencuri harta rampasan. Maka Nabi pun bagi kepada setiap kabilah, datang seorang wakil daripada kabilah dan berbai'ah dengan aku, bahawa kamu tidak ada yang mencuri harta rampasan. Bila berbai'ah dengan Nabi, ada yang tangan dia melekat dengan Nabi. Ketua kabilah ni melekat. Maka Nabi kata, ini mesti kabilah kamu ada di kalangan mereka yang mencuri harta rampasan. Maka setelah berbai'ah seorang-seorang, maka ada dua, dalam hadis tersebut, 2 ataupun 3 orang yang tangan dia melekat pada Nabi. Maka itu tanda mereka mencuri harta rampasan. Setelah dicek, dia curi emas sebesar kepala lembu. Setelah dia ambil emas tu dan dia letak bersama harta rampasan yang lain, tiba-tiba datang api dan menyambar. Nampak? Jadi poinnya nak cakap apa dia? Ada satu ketika matahari dipanjangkan waktunya. Sebab apa tu? Demi untuk kemenangan orang-orang yang beriman ketika berperang. Okey. Wa kullun, dan semuanya. Semuanya apa dia ni? Apa dia semuanya? Bulan dan matahari, 2 je lah. Dan semua itu fi falakin, di falak ni apa dah? Tempat ataupun pusatnya, yasbahun, mereka beredar. Tuhan guna fi'il mudhari' dan menunjukkan jamak, seolah matahari dan bulan itu adalah yang berakal. Tuhan kata yasbahun, semuanya beredar daripada tempat dia yang telah ditetapkan. Tidak pernah lewat walaupun satu saat, dan tidak pernah cepat walaupun satu saat. Dan matahari ini pun tak pernah dia beredar, satu tepat pada waktu, yang kedua tepat pada kedudukan dia. Matahari, kata ulama sains, kalau matahari beredar rendah sikit je, satu orak rambut je, apa jadi pada bumi? Terbakar semua, hangus. Dan kalau matahari beredar berganjak atas sikit je, maka bumi akan beku. Maka matahari sentiasa beredar tepat pada waktu dan tepat pada tempatnya. Itu maksud falakin. Semuanya tepat. Sebab apa tu? Kenapa boleh berlaku tepat? Daripada mula diciptakan matahari, bumi sampai kiamat, semuanya tepat pada waktu dan tempatnya. Kenapa? Sebab semua datang daripada Al-Aziz dan Al-Alim. Jadi Tuhan sebut semua ni, apa faedah dia? Apa faedah dia? Wahai pembaca Yasin, apa faedah ni Tuhan sebut ni? Apa dia? Allah nak tunjuk kebesaran Allah. Apa faedah dia? Kalau saya cerita, saya ada 3 banglo,
ada 5 mes, ada 4 isteri. Apa faedah saya cerita? Saja-saja nak cerita ke? Walaupun tak betul kan? Kalau betul lah, takkan saya saja nak cerita, pasti ada tujuan kan? Apa dia tujuan dia? Biar orang pandanglah sikit pada saya. Jangan pelekehkan saya. Ada 3 banglo ni, 5 emas ni. Subhanallah. Kalau saya cerita pun ada faedah, takkanlah Tuhan saja-saja nak cerita penglipu lara. Tak. Allah nak beritahu punca segala kemusnahan, punca kepada akhlak yang runtuh, semuanya masalahnya ialah derhaka pada Allah. Dan punca derhaka pada Allah sebab dia tak kenal Allah. Dan tak kenal Allah sebab dia tak tengok pada ciptaan Allah. Sebab itulah Nabi 13 tahun di Mekah, Nabi perkenalkan apa? Perkenalkan diri dia ke perkenalkan Tuhan? Perkenalkan Tuhan. Masa tu syariat tak ada lagi, solat tak ada lagi, puasa tak ada lagi, nikah kahwin tak ada lagi, semua tak ada lagi. Kenapa? Tak ada faedah kita kenal perintah Allah tapi tak kenal yang memerintah. Tak ada faedah. Sia-sia. Sekarang berlaku apa dah? Terbalikkan. Kita diperkenalkan perintah Allah dahulu, barulah diperkenalkan Tuhan. Sebab itulah solat malas. Sebab itulah solat lambat. Sebab itulah solat tak khusyuk. Sebab itulah solat tak rasa manis. Sebab apa? Kita tak kenal siapa yang kita sembah. Kenapa berlaku macam tu? Sebab sistem pendidikan kita dah terbalik kod. Kita masuk darjah 1, wajib solat. Solat pada siapa? Tuhan lah. Siapa Tuhan? Ada Tuhan lah. Kan? Jadi akhirnya ramai yang tak solat. Kalau solat pun tak sempurna, solat lambat. Semua berpunca daripada pendidikan salah yang songsang. Sepatut kita perkenalkan Tuhan dulu. Kalau selagi tak kenal Tuhan, dia tahu solat ke puasa ke, tak ada faedah. Tak ada faedah. Dia akan buat cincai je. Sama dengan Bani Israel. Bani Israel bila tak kenal Tuhan, perintah yang mudah pun dia akan banyak soal. Tapi Nabi Ibrahim kenal Tuhan, perintah yang susah, iaitu 9 anak pun dia tak soal walaupun sepatah. Boleh? Jadi semua ayat-ayat yang kita belajar ni sebenar Tuhan nak bagi tahu masalah manusia. Sebelum dia kenal perintah Allah, dia wajib kenal siapa yang memerintah. Kenalah kebesaran Allah. Al-lailu, al-qamaru, al-syamsu, an-nahar, semua tu tanda kebesaran Allah. Dan semua kita nampakkan. Tak ada manusia yang duduk kat mana pun dia akan nampak siang, dia akan nampak malam, dia akan nampak bulan dan nampak matahari. Di mana saja berada. Okey, boleh ha? Cukup setakat ni. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Ha? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.